satu-satunya. Siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. I pray to God, my heart, soul and body, every single day of my life, with every breath. I solemnly promise to try to live my life for you, oh Allah. You did revive my soul and shone your light into my heart. So pleasing you is now my only goal. Oh, I love you so, I love you so, I love you so. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free. Now I know how it's like to have your precious love in my life. Now I know how it feels to finally be at peace inside. I wish that everybody knew how amazing it feels to love you. I wish that everyone could see how your love has set me free and made me strong. Obat hati ada 5 pekalanya. Yang pertama baca
menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Dalam masyarakat Malaysia ini, kita biasa dengan istilah sakit mental, dan sebenarnya kita ada satu lagi, ialah sakit jiwa. Kalau kita lihat definisi sakit mental, sakit jiwa ni sebenarnya dia ada sedikit perbezaan. Biasanya sakit mental ni dikaitkan dengan individu-individu ataupun pesakit yang sudah mengalami satu keadaan kita panggil halusinasi, delusi. Manakala sakit jiwa adalah individu ataupun pesakit yang masih lagi kita sebutkan touch in reality, masih lagi menyentuh ataupun sedar keadaan realiti dia, berbanding pesakit mental tadi yang apabila dia berhalusinasi ataupun delusi, dia sudah tidak touch in reality. Buku ini sebenarnya mengandungi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan kesihatan mental, dan saya memfokuskan tentang bagaimana Islam memberikan satu solusi kepada pesakit mental, iaitu sebagai satu rawatan yang kita panggil terapi jiwa. Apa yang kita cuba tekankan dalam rawatan ini adalah kita melihat kepada sebenarnya punca ataupun sebab mengapa mereka berada dalam keadaan sakit. Kita menekankan tentang pengambilan ubat, kepentingan menghadiri sesi kaunseling, dan dalam hal ini saya menekankan pendekatan spiritual. Jadi kalaulah kita boleh menggabungkan ketiga-tiga aspek ataupun elemen ini, kita percaya bahawa seorang pesakit itu boleh sembuh ataupun sekurang-kurangnya dia boleh mengawal sakit yang dia sedang alami. Sekiranya saudari dan saudara berminat untuk mengetahui bagaimana ibadah boleh merawat jiwa kita, dapatkan buku ini di kedai buku penerbit UTM Press dengan harga RM35 sahaja. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya, siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kepada Allah SWT kerana diberikan kesempatan pada kita untuk sama-sama pada petang ini dalam slot tazkirah 30 minit sahaja. 30 minit sahaja. InsyaAllah kita pada petang ini akan cakap pasal apa ya? Saya nak bercakap pasal emosi lah. Emosi orang sakit. Emosi orang sakit. Jadi kita ni tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tidak selamanya sihat, kita tidak selamanya kuat, kita tidak selamanya muda. Sampai masa kita sakit, sampai masa kita jadi lemah, sampai masa kita tua. Jadi tajuk yang saya pilih ini sebenarnya sesuai untuk semualah. Sebab kalau bercakap tentang sakit, dia tidak mengira umur. Sakit ini datang bila-bila masa saja. Kalau kita bercakap tentang kematian, juga tak kira umur. Bila-bila masa saja kita boleh dijemput dan kita tinggalkan orang yang kita sayang, kita tinggalkan dunia yang kita sayang, dan kita tinggalkan segala-galanya. Kerana jemputan Allah ni tidak secepat, terlambat. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak cepat sesaat, tidak lambat sesaat. Okey. Jadi apabila saya bercakap tentang emosi orang sakit ini, kita yang sihat ini mungkin bolehlah sebagai satu persediaan kepada kita sekiranya kita sakit satu hari nanti. Kita pun tak minta sakit lah. Tapi kalau Allah nak berikan ujian dalam bentuk kesakitan, siapalah kita untuk menghalang ataupun untuk mengelak kesakitan tersebut. Begitu juga dengan kematian lah. Kita ni petang-petang cerita pasal mati mungkin tuan-tuan tak suka kan. Tapi itulah hakikatnya, kita akan menghadap kematian ini kerana semua yang hidup akan matilah. Dalam Al-Quran selalu kita dengar para ustaz kita, asatizah kita bercakap tentang kematian. Salah satunya apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup, semua yang bernafas akan mati, akan jumpa kematian. Jadi maknanya tidak boleh kita elak. Tidak secepat satu saat, tidak lambat. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak secepat satu saat, tidak lambat. Maknanya tepat sekali. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi emosi orang sakit ini kita nak bercakap supaya saya sebut awal tadi, kalau kita sihat, mungkin ini adalah persediaan kita. Yalah, masa kita tengah sakit tu nanti kita macam-macam. Baik, masa kita sihat ini, kita ada sedikit persediaan, persiapan. Kerana sakit ini dia tidak memilih orang. Dia tidak memilih umur. Dia tidak memilih tempat. Dia tidak memilih masa, tuan-tuan. Kalau kita diuji dengan Allah dengan kesakitan, maka kita akan sakitlah waktu itu. Kan? Jadi, kalau kita lihat ayat yang saya baca tadi, kullu nafsin za'iqatul maut. Kita teruskan lagi ayat itu. وَلَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Maksudnya Allah kata, setiap yang hidup ini akan mati. Setiap yang bernafas akan mati. Maut. Setiap yang ada ni akan hilang. Setiap yang wujud akan fana, akan hilang, akan musnah. Yang itu satu hakikat.
yang kita tidak boleh nafikan. Suka atau tidak, itulah, terimalah. Cuma cepat lambat itu Allah alam kita tak tahu. Kemudian ayat yang saya bacakan tadi itu dia menyatakan tentang Allah menguji kita, walana balukum syarri wal khair. Fitnah. Maknanya Allah kata apa? Aku akan uji kamu bisyarri wal khairi. Dengan benda yang baik, dengan benda yang buruk dan benda yang baik. Sebagai satu ujian, fitnah. Dan seringkali kita ni melihat ujian tu dalam bentuk yang negatif saja. Tiba kan. Sedangkan benda-benda yang elok, positif, yang baik juga merupakan satu fitnah, ujian. Dapat keputusan yang baik, dapat isteri yang baik, dapat suami yang baik, dapat anak-anak yang baik, diberikan limpah rezeki, itu juga fitnah ataupun ujian. Dan apabila kita faham konsep ini, maksudnya apa? Ujian itu dalam berbagai bentuk. Jadi kita kena ingat, kena realize lah, kena ingat lah, kena sedar, realize, kena sedar yang apa yang kita ada pada hari ini, sama ada sakit ke, sehat ke, dia adalah ujian. Ujian untuk melihat ayyukum ahsanu, untuk melihat siapa yang lebih baik dia punya amalan dia. Okay. Jadi tentang sakit ini, dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang sakit inilah sebagai satu bentuk ujian. Tetapi kita kena ingat bahawa sakit ini adalah suatu bentuk ujian yang ditimpakan kepada kita. Dan kalau kita lihat satu ayat disebut wa iza maritu wa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah lah yang menyembuhkan sakit itu. Wa iza maritu wa yashfin. Ayat ini kalau tuan-tuan tengok, saya terjumpa ayat ini dekat hospital Sultan Ismail di Jalan Kota Tinggi sana tu, di kawasan apa tu nama tempat tu, Kebrau, kan? Ada kat depan tu dia tulis dalam ruang kita menunggu tu, wa iza maritu wa yashfin. Jadi tuan-tuan, saya sebut tadi tentang persediaan kita kalaulah Allah uji kita dengan sakit, kan? Kita kena yakin bahawa sekiranya kita sakit macam mana pun kita sakit, aduh sakit, kan? Itulah namanya sakit, kan? Bahawa yashfin, dialah Allah yang menyembuhkan. Tak ada lain. Ubat kita boleh makan, itu usaha kita. Kita tidak boleh menafikan tentang faktor ubat. Namun demikian, ubat hanyalah penyebab saja. Menjadi alah ataupun menjadi faktor. Tapi dia bukan semestinya. Berapa banyak ubat yang orang makan, sakit yang sama dengan orang lain, orang ni makan sembuh, orang ni makan tak sembuh. Jadi maknanya faktor ubat itu bukan satu faktor yang absolut, yang mesti. Jadi maknanya kita yakin dengan ayat ini, wa iza maritu wa yashfin. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan sakit itu. Nampak? Okey, kemudian untuk emosi orang sakit ni tuan-tuan, dalam kebanyakan keadaan lah, kita kata orang yang sakit ini tuan-tuan, emosinya satu, dia tidak stabil lah. Orang yang sakit ini tuan-tuan, emosinya memang tak stabil. Itu kita kena tahu. Mungkin kita sendiri yang sakit, mungkin kita jaga orang sakit. Jadi ada dua keadaan. Kalau tuan-tuan sihat, mungkin tuan-tuan kena jaga orang sakit. Kalau tuan-tuan sakit, tuan-tuan kena jaga diri sendiri, emosi sendiri, kan. Jadi kita nak katakan tentang orang yang sakit, emosi dia memang tidak stabil. Silah orang kadang-kadang sakit, kan. Kenapa dia rasa tak stabil, ataupun saya kata kenapa dia tak stabil, kan. Kenapa? Biasanya mereka ni mengalami satu peristiwa ataupun keadaan lah, bukan peristiwa, satu keadaan yang bercampur baur. Bercampur baur. Kalau di peringkat awal itu, kalau maksudnya kalau mula-mula sakit lah, tiba-tiba doktor kata awak sakit apalah, sakit ni kanser ke apa, sakit gout ke, kan, ataupun sakit apa-apalah, apa-apa sakit. Anda disahkan sakit apalah, tak tahu, kan. Okay. Jadi masa itu
tentulah kita punya perasaan itu, orang yang sakit ini dia kalau boleh nak menafikan, aku tak sakit lah. Kan dia nak menafikan seboleh-bolehnya, tak, aku tak sakit, ini sikit je kan. Jadi apa ni, ini pada peringkat permulaan. Bagaimana mereka cuba menafikan, denial state, menafikan, bukan, tak, aku okey, kan. Jadi dekat situ berlaku konflik lah, kan, maknanya kita sakit tapi diri sendiri tak mahu terima, ataupun kita masih belum dapat menerima lah keadaan tu. Ini pada peringkat awal lah, berapa mungkin 3-4 bulan pertama. Jadi dia bercampur baur, kan. Dalam keadaan kita menafikan yang kita ni sakit, kan, kita menidakkan, tapi di luaran kita memang sakit, kan. Ataupun kalau saya sebut tadi, nak terima tu, peringkat untuk menerima, kan, ataupun kalau dalam bahasa yang mudah, kita nak redha tu, kan. Contoh kalau saya sebut redha ni, alamak ustaz ni sebut redha lah pula, kan. Saya guna perkataan terima lah, nak terima hakikat itu, yang kita ni sakit. Kita menafikan, tidak, aku sihat, abang masih kuat ni, ayang masih lagi kuat, ayang, kan. Okay. Jadi dekat situ berlaku konflik, kat situ pun sudah berlaku konflik. Maknanya orang yang sakit ini, dia dengan diri dia pun konflik, berlaku konflik dalam diri. Itu dengan diri sendiri, tuan-tuan, bukan dengan orang lain. Dengan diri sendiri berlaku konflik. Kemudian apabila dah sekian lama, jadi orang sakit ni mungkinlah agaknya, saya contohkan aja lah, mungkin lepas 3-4 bulan tu masuk ke 5-6 bulan itu, kan, mulalah mereka berfikir tentang peranan, kan. Ialah peranan sebagai seorang suami, contohnya, mungkin dah kurang, kan, tak boleh nak bekerja, tak sekuat, tak segagah dulu, kan, segagah dulu. Ataupun kalau di pejabat, kan, orang yang sakit ni, tuan-tuan, dia konflik. Saya percaya bahawa orang yang sakit ini, dia bukan tak nak pergi kerja, tapi dia konflik, nak pergi kerja, kan, tapi sakit, kan, nak berhenti, hutang banyak, hutang banyak lagi, kan, nak berhenti, kalau boleh memang nak berhenti, tapi hutang banyak, komitmen tinggi, kan. Jadi tak nak pergi juga pejabat. Bila kat pejabat, tak perform, tak boleh nak fulfill, tak boleh penuhi segala kemahuan ataupun ialah tanggungjawab lah, tak boleh penuhi tanggungjawab. Tanggungjawab telah diberikan sebagai seorang bekerja tu tak dapat dipenuhi. Mesti rasa malu dengan kawan, kan. Jadi kat situ dia sudah mula rasa rendah diri, kan. Rasa rendah, aku ni tak boleh perform, tak macam dulu, tak macam 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, kan. Kemudian kawan-kawan yang sehat tu pula, kan, asyik berli-perli je, engkau ni bagaimana, asyik MC je, kan, asyik MC je, ditanya. Jadi dia konflik dengan diri dia. Tadi dengan diri dia, ni dah mula dengan orang lain, konflik dengan orang lain. Dia marah, engkau ni tak faham lah, aku ni tengah sakit. Sebab kita tengah sihat, memang kita tak faham orang sakit. Okay. Jadi berlakulah, saya sebut tadi, konflik dalam diri sendiri, konflik, tanggungjawab lagi tak boleh nak fulfill. Itu dekat pejabat, dekat rumah pun sama, kan. Mungkin suami ni sebelum ni apalah, rajin lah apa itu ini, kan, ataupun isteri, kan. Sebelum ni rajin masak, basuh, semua dia buat, superwoman, semua dia buat. Bila dia dah sakit ini, kan, tak ada orang buat rumah, kalang kabut, biasa boleh masak, kan, ini tak boleh masak, suami makan kedai, anak bersepah sana sini, kan. Dan kalau ada fikir-fikir pula, ni suami aku ni cari lain pula ni, Kang, aku dah sakit ni, dia pun cari orang lain pula, dah bertambah-tambah dia punya sakit itu. Sakit tu dah lah sakit apalah kata sakit, kan. Tambah dengan emosi yang sakit ni, ya Allah. Memang sengsara lah orang sakit ni lah. Tapi maksudnya saya nak sebutkan ni tadi supaya kita ni cuba faham, cuba memahami perspektif ataupun kedudukan orang sakit ni, macam mana emosi dia. Jadi saya sebut tadi, dia dah berkonflik dengan diri, konflik dengan orang lain, konflik dengan mungkin berasa menyusahkan. Tuan-tuan kena ingat ni,
Rasa menyusahkan. Ya, sebelum ni dia buat sendiri, tuan-tuan. Pergi sana sini, start kereta jalan, start motor jalan. Kan? Time dia sakit, kadang-kadang nak pergi bilik air pun. Nak berurusan dekat bilik air pun, kena orang tolong. Apatah lagi kalau yang dah terlantar tu kan. Tuan-tuan ingat, dia nak ke macam tu? Tuan-tuan rasa dia nak ke macam tu? Rasa menyusahkan. Itu yang paling susah nak dirawat, nak dipujuk. Sebab kita ni, yang sakit ni, rasa kita ni menyusahkan orang. Dah lah tak menolong. Kalau yang suami tadi mungkin dah tak kerja kan. Dah lah tak kerja, terlantar kat situ pula. Nak pergi bilik air, kena minta tolong. Macam mana perasaan dia? Tentulah. Sebab tu saya kata, kita yang sihat ini, kan, cuba meletakkan sedikitlah empathy. Empathy ni maknanya apa? Kita letakkan diri kita tempat dia lah. Panggil empathy. Kan? Simpati lain. Ini empathy. Cuba letakkan diri kita di tempat dia. Jadi kita faham. Jadi kita boleh faham orang lain. Kan? Kita tak rasa, ya aku ni sihat, apalah kau ni asyik MC je. Kan? Kerja pun tak buat apa, asyik MC je. Tapi ini betul-betul MC lah tuan-tuan. Kalau soal tipu tu, saya berlepas tangan lah. Itu bukan hal dalam kita punya tajuk pada pagi petang ni. Ini betul-betul sakit. Ini betul-betul sakit ni. Bukan main-main. Bukan cobaan-cobaan. Bukan main-main. Bukan berlakon. Ini memang betul-betul sakit. Saya nak cerita yang itu. Kalau yang culas tipu MC tu, itu di luar saya punya perbincangan lah hari ni. Kita tak masuk cerita tu. Sudah masuk bab lain lah. Bab menipu dan sebagainya. Okey. Jadi kita nak letakkan tadi, supaya kita yang sihat ini cuba fahamlah. Dan dari satu aspek lain pula, kan, orang yang sakit ini pula, dia juga kena faham. Dia kena faham juga. Okey. Tadi saya dah sebut bagaimana orang yang sihat menanggapi, melihat orang yang sakit. Sekarang saya nak cerita pula orang yang sakit ini. Kita yang sakit ni, kita yang sakit ni kan. Macam mana kita nak jaga emosi kita. Jangan kita asyik kata aku ni sakit, kau kena jaga emosi aku. Ya betul tuan-tuan. Tak dinafikan. Tetapi dari satu sudut yang lain, orang yang sakit juga dia ada peranan. Jadi kita barulah ialah kalau ada sedikit-sedikit tergigit lidah tu kan, antara suami isteri yang sihat yang sakit ni kan, dapatlah rekendor sikit kan. Jadi orang yang sakit ni tuan-tuan, kita memang sakit. Tapi satu perkara yang kita kena ingat ialah sakit itu yang saya sebut awal tadi adalah bentuk ujian. Satu bentuk apa? Allah nak melihat kita ini ayyukum ahsanu amala. Ya baluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa ni? So Allah lihat kita ini siapa yang paling baik amalan dia. Okey, jadi kita nak letakkan diri kita ni sebagai orang yang sakit. Okey, satu. Satu, kita kena terima. Ini adalah ujian. Itu perkara paling asas, paling utama. Paling asas, paling utama. Iaitu kita kena melihat bahawa ujian Allah timpakan kepada kita ni adalah bentuk sakit. Itu definitely kita kena lihat seperti itu. Tak boleh kita melihat dari aspek yang lain lah. Ujian. Mungkin ujian kerana untuk menghapuskan dosa. Mungkin ujian yang Allah nak meningkatkan darjat keimanan kita. Ataupun mungkin Allah nak melihat benar-benarkah kita ini beriman kepada dia. Itu saja. Bersabarkah kita dengan ujiannya. Jadi kadang-kadang orang kata ujian ni kafarah. Ya betul juga. Tapi ada ujian ditimpakan untuk meningkatkan keimanan. Nabi Daud sakit, terlantar, ditinggal anak isteri. Adakah dia kafarah dosa? Tidak. Tetapi Allah ingin meningkatkan darjat keimanan dia. Jadi maknanya kita kena lihat dalam horizon yang lebih luas. Lebih pandangan yang lebih luas. Jangan anggap dia satu saja. Okay? Jadi satu tadi saya sebut tadi, kita kena lihat bahawa sakit itu adalah ujian yang ditimpakan kepada Allah SWT untuk melihat kita punya keimanan lah, benar-benarkah kita beriman kepada dia. Okay. Kemudian apabila kita dapat menerima hal ini, maksudnya apa kita kata ini adalah ujian. Dekat situ dia sudah mula ada elemen-elemen positif. Kan ada elemen-elemen positif. Apa yang kita boleh buat?
Maksudnya apa? Sebelum ni kita mungkin pemikiran kita negatif. Allah tak sayang kita lah. Ataupun ini. Apalah macam-macam. Tetapi apabila kata ini ujian. Tuan-tuan melihat dua saja. Tuan-tuan lihat dua je. Kalaulah tuan-tuan rasa kerana ujian ni adalah kerana kafarah dosa Allah, kita banyak-banyakkan istighfar. Banyak-banyak taubat. Itu hanya kita dan Allah saja yang tahu. Kalau tuan-tuan rasa sakit tuan-tuan ni adalah kerana kafarah dosa, banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Banyakkan bertaubat. Astaghfirullahalazim allazi taibuna. Ana atubu ilallah. Maksudnya bertaubatlah. Kalau ujian itu tuan-tuan rasalah. Kerana untuk meningkatkan darjat keimanan, bersabarlah. Sabarlah. Jadi yang itu kita kena letakkan dia sebagai asas yang paling utama. Lepas itu barulah kita boleh bercakap pasal lain. Perkara pertama tu mesti lepas dulu. Kemudian apabila kita sedang sakit ini, kalau kita sedang sakit ini, pemikiran yang saya sebut tadi tu, ujian apa semua kan, dia bersifat positif. Bila dia positif ni tuan-tuan, dia akan secara tidak langsung merawat kita punya jiwa. Rasa marah, rasa kekurangan, rasa tak perform, apa ni semua, sedikit sebanyak dia akan keluar, akan remove, akan pergi. Sebab apa? Kita sudah mula positif. Okey. Apa kita nak buat? Kalau kita rasa tak cukup kuat, kita dengarlah ceramah-ceramah ke. Sekarang YouTube banyak kan? Ceramah Ustaz Azhar Idros ke, Ustaz Kazim Alias ke, carilah Ustazah Asma ke, siapa lagi yang tuan-tuan suka tu, Ustaz Somad ke, saya suka tu Ustaz Somad kan. Dengar ceramah-ceramah mereka. Bagaimana dengan mendengar ceramah ni, dia akan membuka minda kita. Dan secara tidak langsung dia akan mengubah cara kita berfikir. Janganlah baca cerita-cerita yang tak baik, yang tak bagus kan. Baca, dengar ceramah ni. Dengar ceramah, tak payah baca. Kan tengah sakit, aduh gitu. Kan, dengar ceramah. Bagaimana kita boleh faham bahawa bentuk yang Allah sedang ujikan kepada kita ni adalah bentuk kesakitan. Ujian yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kesakitan. Kemudian kita juga kena sedar bahawa di sekeliling kita ini mereka pun tertekan dengan keadaan kita. Bukan kita saja yang sakit, walaupun kita yang sakit fizikal, aduh tu, kan, tapi anak isteri kita, suami kita, mereka turut merasai kesakitan itu. Percayalah, memang itulah mereka akan rasakan. Jadi kita kena faham bahawa bukan kita saja yang sakit. Mereka juga rasa terbeban. Ini memang tidak boleh kita nafikan. Kalau kita rasa kita ni menyusahkan orang, ada benarnya. Tetapi saya percaya bahawa orang yang ada sekeliling kita itu juga merasakan suatu penderitaan lah. Jadi kita jangan tambah penderitaan itu. Kadang-kadang kita kata, aku ni sakit, engkau kena jaga hati akulah. Tak boleh tuan-tuan. Kita kena ingat bahawa kesusahan, kesedihan, mesti mereka rasa sedih. Kepiluan, rasa penat tadi mereka menguruskan kita itu, tidak boleh kita tambah dengan PL kita ni lah. PL negatif kita. PL. Bahasa Arab dia fa'il. Bahasa Melayu, PL ni perbuatan, tingkah laku, behavior. Kan, kita marah-marah. Kan, kita herdik-herdik mereka. Badan terbaring tapi herdik orang. Kan. Ini orang lagi geram, engkau tu dah tak boleh bangun kan. Geram ketuk gigi. Jadi kita kena faham yang itu. Jangan tambah. Mereka turut merasa penderitaan itu. Mereka tidak senang dengan keadaan itu. Jadi kita kena berterima kasih. Bersyukur kerana ada orang yang nak take care. Ada orang yang nak mengambil berat pasal kita di situ tuan-tuan. Jadi kita kena cuba memberi sedikit kerjasama pada mereka. Jangan kita suruh mereka ni faham kita saja. Sedangkan kita pun gagal mengawal emosi. Kan? Emosi kita tak, kalau kita, biasanya orang sakit kalau yang marah-marah tu sebenarnya tuan-tuan, dia sendiri tak boleh
kawal emosi dia. Berbalik kepada perkara yang asas saya sebut tadi, yang pertama tadi. Adanya rasa penerimaan. Positif. Bahawa ini adalah ujian Allah. Sedang menguji kita. Apa rahsianya? Wallahu alam, tak tahu. Tak tahu tuan-tuan. Apa rahsia itu rahsia Allah. Tak tahu kenapa. Okay? Jadi kita dengan memberi kerjasama, kan, disuruh pergi klinik, kita pergi klinik lah. Disuruh makan ubat, kita makan ubat lah. Itu usaha dan ikhtiar yang mungkin kita boleh memberi kerjasama tadi saya sebutkan. Supaya yang menolong tu pun rasa ringan. Memanglah mereka rasa berat juga. Itu tidak dinafikan. Tapi sedikit ringan dengan kerjasama yang kita berikan. Kita yang sakit ni jangan mengharapkan orang sahaja supaya faham kita. Kita juga kena faham emosi sendiri, kena jaga emosi sendiri. Bersabar redha itu satu perkataan yang biasa kita dengar. Tapi saya rasa ramai orang tak suka. Redha ustaz tak kena bolehlah redha. Kan? Come on man. Jadi kita letakkan diri kita ni macam mana kita nak kawal emosi kita. Kawal emosi ni dia bermula pada tadi tu lah. Sifat penerimaan, menerima tadi. Redha lah. Redha tu menerima. Maksudnya, terima. Oh, aku ni sakit. Kan, ujian. Kena usaha macam mana nak bersihkan, nak rawat. Begitu. Beri kerjasama, permudahkan urusan orang yang tolong kita. Jangan buat hal sendiri. Kan? Okay? Jadi memang tidak mudah. Saya sebutkan tidak mudah lah. Jadi sebab itu ini adalah proses. Kalaulah tuan-tuan boleh faham apa yang cuba saya sampaikan ini, dan kita letakkan dia sebagai satu saya sebut awal tadi, persediaan. Kita pun tak minta sakit tuan-tuan, siapa yang nak sakit? Kalau boleh nak sihat aja, kan, nak pergi sana. Okey. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, saya ada sebut tadi doa ataupun saya sebut tadi kisah Nabi Daud, bagaimana dia uji dengan kesakitan, diuji dengan kesakitan, dan inni masinadur wa anta arhamur rahimin. Ini doa dia. Inni masinadur wa anta arhamur rahimin. Surah apa saya lupa pula. Saya ada ambil lah tadi. Tak ingatlah tuan-tuan. Ada. Surah Al-Anbiya. Tuan-tuan balik tengok surah Al-Anbiya ayat 83. Ayat 83 ini adalah doa Nabi Ayub ketika dia sedang ditimpa kesakitan, sedang diuji oleh Allah dengan kesakitan. Isnada rabbahu anni masanadur wa anta arhamur rahimin. Jadi mengeluh tu, keluhan itu dalam bentuk doa. Keluhan kita ni sakit tuan-tuan, memanglah mengeluh. Mengeluh kan. Kita tukar dalam bentuk doa seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Ayub. Wa ayyuba isnada rabbahu anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Engkaulah maha pengasihan. Kesianlah. Maksudnya, kesianlah Allah, aku ni sakit. Begitulah, kesianlah aku. Jadi itu dia punya doa dia. Daripada kita mengeluh-ngeluh perkara-perkara yang bukan, kenapalah aku ni sakit, apalah dosa aku, kenapa aku sakit, kan, tukar kita punya keluhan itu henti pula dik. Ada jangan. Okey, saya tak pasti masih on ke tidak ni.
Tapi itulah saya cuba habiskan sedikit saja. Saya tengok. Saya pun tak pastilah. Okey, tak apa. Dekat situ dia tulis we having trouble with playing this video. Mungkin ada masalah tapi saya tak tahu keluar ke tidak situ. Okey tuan-tuan. Bagi saya 2 minit lagi. Saya nak sebut tentang doa-doa tadi lah yang diajarkan kepada kita oleh Nabi dan dalam Al-Quran juga ada cerita-cerita tentang inilah. Dan apa ni? Suka juga saya nak kongsikan dengan tuan-tuan doa-doa yang selalu kita baca ni. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai huwas samiun alim. Pun selalu kita baca dan doa ni COVID ni Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min syai'il asqam. Ya Allah, berlindunglah, aku berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan segala penyakit berbahaya yang lain. Ini semua adalah doa-doa yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita nak menghadapilah doa yang kita punya sakit ni tadi. Okey, mungkin saya boleh kongsi dengan tuan-tuan di lain kesempatan nanti ataupun dalam Facebook. Doa-doa yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya ada di sini tetapi saya tak pasti tengok macam okey macam tak okey nilai ni. Jadi insya-Allah kita bertemu dengan kesempatan. Jadi apa yang mungkin saya boleh simpulkan dalam tajuk ni ialah bagaimana kita menguruskan emosi. Sama ada kita sedang sakit ataupun kita sihat, jaga orang sakit. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian pada petang ini dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan perempuan yang di luar sana. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih faham orang lain dan juga memberi sama dan juga apa lagi yang inilah bersabar sekiranya Allah memberi ujian sakit kepada kita lah. Jadi itu saja yang mungkin boleh saya sampaikan untuk petang ini. Saya tak pasti ni boleh ke tak, saya pun nak tengok tak tahu kat mana kan. InsyaAllah sebab kadang-kadang teknologi ni begitu kita dah plan betul-betul dia connected disconnected lah apalah semua kan. Okeylah so insyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Saya difahamkan Dr. Naimah kata ada buku akan diberi 3 buah buku kepada mereka yang bertuah. Yang bertuah. Saya tak tahu lah macam mana dia kira tu. Saya cakap aja beliau lah yang akan menguruskan. Jadi jumpa lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.